Oke. Sekarang kamu nampak apa yang saya nih di screen saya nih? Belum? Nampak sudah? Oke. Kita start yang pertama. Kamu boleh tengok buku teks kamu ataupun kamu tengok je screen ni. Tajuk yang pertama, pelajaran pertama, mukmin yang bertakwa. Ini saya rasa sudah Ustaz Amir ajar sama kamu nih, tapi dia yang suruh saya ajar balik, tak apalah. Okey. Untuk tajuk mukmin yang bertakwa ini, mula-mulanya kamu mesti ingat, kamu boleh catat nota ya. Mula-mula kamu mesti ingat apa itu takwa. Apa maksud takwa itu? Takwa bermaksud, ini biasa sembahyang Jumaat, kalau lelaki memang biasa akan dengar. Takwa bermaksud melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Takwa bermaksud mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu adalah takwa. Baik, untuk tajuk ini kita akan tengok ayat kefahaman daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ini kamu memang hafal sudahlah. Sebab kamu memang hafal Quran kan? Lagipun kalau kamu tidak hafal Quran pun kamu tetap akan hafal ini. Sebab ini daripada Al-Maqsurat. Al-Maqsurat yang biasa kamu hafal juga kalau kamu baca pergi kenduri. Okey. Saya baca, kamu dengar bacaan saya dan kamu ikut nanti ya, ikut pelan-pelan ya. Dapat kamu on mic, kamu baca begitu saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, terjemahannya ayat yang pertama Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga, yaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan salat serta membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan sebelum daripadamu, serta mereka yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan merekalah orang yang berjaya. Itu terjemahan daripada suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Baik, kita tengok Al-Quran ini. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Al-Quran, dicerita tentang Al-Quran. Zalikal kitab. Kitab Al-Quran ini la raibah. La raibah, tidak ada keraguan. Ini kamu boleh guna perkataan ini dalam bahasa Arab nanti. La raibah, tidak ada keraguan. La raibah fi hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tengok yang pertama, Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada yang boleh dipersoalkan di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ini sebagai petunjuk. Yang kedua, daripada ayat Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini,
Al-Quran adalah sebagai panduan bagi orang yang bertakwa. Bila kita sebagai Muslim, bila kita ada masalah, kita akan rujuk Al-Quran dulu. Selepas itu kita akan rujuk kepada sunnah. Selepas itu kita akan rujuk kepada ijma' ulama. Selepas ijma' ulama, barulah kita akan rujuk kepada qiyas. Keempat-empat sumber ini, yang pertama mesti rujuk Al-Quran dulu. Sebab Al-Quran adalah panduan kepada kita semua. Boleh faham setakat ini? Boleh ya? Selepas itu kita tengok antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi kita ada bacakan 1 hingga 5. Ada orang mau masuk. Tengok dulu siapa. Okey. Kita sudah tadi tengok ayat 1 sampai 5. Di situ disenaraikan betul-betul siapa ni orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tengok tadi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Okey. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan, mendermakan harta mereka. Siapa lagi orang yang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini kita mesti beriman kepadanya. Wa ma unzila min qablika, dan mereka juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Tadi orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang percaya, yang beriman kepada perkara ghaib. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, orang yang membelanjakan harta. Yang keempat, orang yang beriman kepada beriman kepada Al-Quran. Yang kelima, orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada hari akhirat. Ini daripada ayat 1 sampai 5, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tengok, beriman kepada perkara gaib, mendirikan salat, menginfakkan harta, beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada hari akhirat. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Golongan ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan tergolong dalam kalangan orang yang berjaya. Bila kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa ini, salah satu daripada semua ini pun kita sudah dikatakan sebagai orang yang bertakwa, orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti beriman adanya perkara gaib. Apa itu perkara gaib? Ada jin, syaitan, iblis, ada syurga, ada neraka. Ada hari pembalasan, ada padang mahsyar. Bila kita di dunia ini, akhirat itu hanya sebagai cerita. Kita hidup sekarang ni, kita dengar pasal syurga, kita dengar pasal neraka, kita dengar pasal padang mahsyar, kita dengar pasal siksaan neraka, kita dengar pasal nikmat syurga, kita dengar pasal kelebihan-kelebihan bidadari syurga dan juga kehidupan di syurga. Semua itu cuma cerita semua. Tapi bila kita sudah meninggal, kita masuk ke alam barzakh. Kita sudah masuk pergi alam barzakh. Yang kita dengar selama ni, cerita-cerita itulah yang akan jadi kenyataan nanti. Sekarang ni benda tu semua akan jadi cerita. Kita dengar cerita ceramah ustaz ini, ustazah itu, apa semua pasal alam roh, pasal alam ini, alam itu, kehidupan di sana, kehidupan di sini. Tapi bila kita sudah meninggal dunia, kita masuk pergi alam barzakh, di situ segala cerita-cerita yang pernah kita dengar itu, di situlah yang akan terjadi semua. Dunia ini akan jadi cerita buat kita. Bila kita sudah meninggal, dunia akan hanya jadi bahan cerita saja. Dulu aku di dunia begini. Hanya sekadar cerita. Sekarang akhirat jadi cerita kita. Bila kita sudah meninggal, masuk pergi alam akhirat,
dunia ini pula akan jadi bahan cerita kita. Yang kedua, mendirikan solat. Solat 5 waktu. Jaga solat. Apalagi kamu budak sekolah agama, kita budak sekolah agama, jaga solat. Saya tahu juga ada juga yang tidak jaga solat subuh pun kadang-kadang jam 9, kadang-kadang 9:30, itu pun kau terbangun. Kadang-kadang, apalagi kalau sekarang PDPR kan, jenis yang lihat betul mau bangun, mau datang kelas pun lihat, apatah lagi menghadap Allah. Jadi jaga-jaga ya. Jaga salat. Kalau sudah okey salat kamu, cuba biasakan diri solat-solat sunat. Ya, solat-solat sunat ada supaya Allah permudahkan hidup kita. Kita salat ini bukannya sebab kita ini bukannya sebabnya kita ini banyak dosa, tapi kita salat ini sebab kita mau syukur pada Allah. Banyak nikmat Allah kasih sama kita. Banyak nikmat Allah kasih sama kita. Allah bagi kamu rezeki masuk pergi smack pun itu salah satu nikmat Allah. Itu salah satu rezeki. Kamu boleh hafal Al-Quran pun salah satu rezeki. Tapi cara kita syukur dengan rezeki Allah itu tidak cukup hanya dengan ucap Alhamdulillah. Mesti mengabdikan diri kepada Allah, tunaikan salat. Menginfakkan harta, sedekahlah. Walaupun kamu masih budak, masih lagi umur 13 tahun, sedekah mana yang mampu. Kalau mau sedekah senyum, sedekahlah. Mau senyum-senyum, senyum itu sedekah. Okey, tidak ada masalah. Tapi yang penting mesti ada orang lah. Kalau kamu senyum-senyum baru tidak ada orang, lain pula tu. Itu orang bilang gila bah. Sinting. Kalau orang kampung saya bilang, orang sinting. Itu ngam tu bukan di smack, tapi di hospital mesra sana. Sedekah banyak-banyak. Tak mampu bagi sikit, bagi banyak. Kalau tak mampu bagi banyak, bagi sedikit. Asalkan ada sedekah. Buat perkara-perkara yang baik pun itu adalah sedekah. Beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang terakhir, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhir. Akhirat ini, bila kita sudah masuk ke alam akhirat, disitulah permulaan. Bukan pengakhiran, disitulah permulaan kehidupan kita yang sebenar. Jadi, buatlah berbanyak-banyak amalan untuk cari redha Allah. Sedangkan dalam grup WhatsApp pun saya selalu kasih tahu, perbetulkan niat kamu untuk menuntut ilmu semata-mata untuk cari redha Allah. InsyaAllah kalau Allah redha kepada kamu, akan mudah urusan dunia kamu, akan senang nanti urusan akhirat kamu. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, habis untuk tajuk pelajaran yang pertama. Jadi aktiviti ni tak payahlah kamu buat. Penilaian ni tak payahlah kamu buat. Baik kan saya tak payah kamu buat. Okay. Tapi kita akan buat penilaian secara online ya. Sekejap saya tengok dulu. Okey. Kamu nampak sekarang ni, skrin ni? Nampak ya? Okey. Saya mau kamu jawab soalan ni, saya baca soalan, kamu siapa mau jawab ya. Jangan diam-diam saja, pastikan kamu cuba untuk menjawab. Ya, biar semua orang bercakap. Ya. Mudah-mudahan saya doakan yang menjawab soalan-soalan untuk hari ini supaya dia berjaya dunia dan akhirat, cemerlang SPM dan juga dalam hidupnya. Yang tak menjawab tu faham-fahamlah. Okey, soalan yang pertama, Al-Quran merupakan apa bagi orang yang bertakwa? A. Panduan, B. Tauladan, C. Pedoman, D. Sentuhan. Apa jawapan kamu? Panduan. Okey. Soalan nombor 2. Kita perlu mengamalkan dan meyakini segala isi apa? Al-Quran. Belum habis kita baca. Yang ketiga, Al-Quran memandu dan membimbing manusia ke arah yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Jalan kamu ni jangan yakin betul. Antara ciri orang yang bertakwa ialah mendirikan solat. Manakah yang bukan ciri orang yang bertakwa? Kurangkan bersedekah. Soalan nombor 5. Sebagai mukmin yang
Kita hendaklah beriman kepada hari akhirat yang merupakan rukun iman yang wajib kita percayai. Salah. Okey. Next. Antara yang berikut yang manakah benar tentang golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah? Mendirikan salat, tidak suka berada dalam majlis ilmu, sukar menerima nasihat orang, beriman kepada hari akhirat. A, C, D. Apa lagi? D. Yang manakah benar? D. Mendirikan solat 5 waktu, beriman kepada hari akhirat. D. Yakin? Okey. Kalau kamu dapat soalan begini, sambil-sambil kita belajar cara jawab soalannya. Kalau kamu dapat soalan begini, kamu tengok, baca betul-betul fahamkan soalan. Jangan sekali baca, baca 2 kali supaya kamu faham apa soalan itu minta. Nah, jadi tidak banyak jawapan yang keluar. Jadi kamu tengok satu persatu, ni kenakah dengan ini kenakah dengan ini. Kalau tidak kena terus potong. Kalau satu ni tidak kena, contohnya lah contoh ya, antara yang berikut yang manakah benar tentang golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah. Nomor 1 ni betul ataupun tidak. Kalau kamu rasa betul, okey. Jadi yang kamu tengok di jawapan, yang tidak ada nomor 1 ni kamu potong siap-siap. Oh, B tidak ada nomor 1, okey, buang. C tidak ada nomor 1. Jadi tinggal 1 dan 2, 1, 4. Jadi 1 dan 2, 1, 4. 3 kamu boleh potong siap-siap sudah. Jadi tinggal kamu tengok 2 sama 4. 2, tidak suka berada dalam majlis ilmu. Tidak, salah ni. Yang keempat, beriman kepada hari akhirat. Yang mana lebih betul? Oh, 4 yang betul. Jadi potong nomor 2, tinggal 1 dan 4. Fahamkah cara jawab soalan begini? Okey. Antara yang berikut yang manakah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam? Dia orang sekolah agama kan, dia akan sebut Taurat. Budak semek lah kan katakan, biasalah. Pilih pernyataan yang benar tentang Al-Quran. A. Panduan untuk umat terdahulu sahaja. B. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. C. Tidak ada sebarang syak padanya. D. Menjadi panduan bagi orang bukan Islam. Pilih pernyataan yang benar tentang Al-Quran. C. D ke C? Siapa jawab D tadi tu? Saya mau tahu apa sebabnya dia bilang D. Saya tidak marah, saya cuma mau tahu sebab. Takut sudah dia mau cakap. Okey, dia tak boleh, jawapannya tak boleh D sebab dia bukan panduan kepada orang bukan Islam, tapi dia panduan untuk orang yang bertakwa. Kan la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi jawapannya apa? C, D? C, okey. Mukmin yang bertakwa tidak akan mudah terpengaruh dengan gejala atau unsur negatif. Bukan lalai ya. Yang terakhir, pilih akibat orang yang tidak bertakwa. Diberi ganjaran pahala, jauh daripada rahmat Allah, disayangi masyarakat, rajin melakukan ibadah. B bola. Okay, kita tengok finish. Check my answers. So jawapannya semua betul, 10/10. Alhamdulillah, tahniah yang jawab tadi. Mudah-mudahan Allah bagi kamu kejayaan. Lepas tu kita tengok dulu ya. Ada latihan yang lain. Okay. Nih. Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul daripada jadual yang diberikan. Enggak, sekejap. Sebelum tu, kamu nampak kan apa yang saya tayang sekarang ni? Okey.
Anda hanya perlu menulis mengisi jawapan di tempat kosong tersebut. Okey. Boleh saya panggil nama ya? Saya panggil nama. Jangan kamu risau, ini kamu hafal juga nih. Alia. Alia? Ada Alia? Makan kali dia. Oke, kita cari orang lain lagi. Akil, Auza'i. Oke, boleh jawab soalan Akil? Boleh, oke. Kita tengok nih ayat nih. Alladzina bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma. Alladzina yu'minuna. Okey. Wa mimma yunfiqun. Razaqnahum. Okey. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik. Unzila. Dan yang terakhir, wa ma unzila min qablika. Apa jawapan yang terakhir? Wa bil akhirati hum yuqinun. Okay, thank you Akil Auza'i. Kita cari lagi orang lain. Thank you. Mudah-mudahan berjaya dunia akhirat. Akil Daniel. Akil Daniel ada? Tidur kali kan? Akila Hazwani. Akila Hazwani. Okay, online sudah. Okay, kita jawab soalan boleh? Okay, nampak kan nih? Yang ni. Yang saya share sekarang nih. Susun semula potongan ayat Al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam Al-Quran. Letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 100. Okey, yang mana dulu? Alif Lam Mim ayam. Alif Lam Mim. Yang kedua? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga? Okey, yang ketiga. Yang keempat? Okey, alhamdulillah. Yang kelima? Okey. Yang keenam? Okey. Yang ketujuh?
Okey, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bagi kejayaan. 10/10, tahniah. Okey. Ini ayat kursi. Saya panggil satu orang lah saja ya untuk selesaikan. Atikah ada? Atika nampak ni? Okey. Ini ayat kursi ya. Jadi selesaikan ni. Man dzalladzi diulang balik ni ayat kursi ni. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Man dzalladzi apa jawapannya? Atika, lama betul tu berfikirnya tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yang lain. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ni depan ni. Wala yuhituna wait. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Check my answers. Okey, betul semua. Okey. Jadi selesai untuk yang ini, yang tajuk mukmin yang bertakwa. Ustaz Amir suruh tambah lagi satu. Jadi kamu janganlah anulah. Okey, sebelum kita tambah 10, sekarang saya kasih kamu rehat. Kamu mau baring kah, mau tidur sekejap kah, mau makan dulu kah, mau apakah, kamu makan sekarang. Nanti 10:30, tapi jangan left ya, jangan left dulu. 10:30 kita sambung tajuk yang lain. Boleh? Okey, pergi rehat dulu.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
Okey, boleh kita sambung? Okey, good. Tajuknya, sekejap saya mau tanya kamu, kamu ada dapatkah buku teks ni? Ada ya? Okey. Kalau tak dapat buku teks, kamu tengok yang di skrin ni lah. Kalau yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Tajuk yang kedua adalah indahnya tajwid. Indahnya tajwid, pelajaran yang kelima. Kalau tajwid ni kamu sebenarnya kamu lebih pakar lah daripada saya. Kamu lebih tahu sebab kamu hafal Quran kan, mesti kamu belajar tajwid. Dan kamu pun daripada apa ni, ada yang daripada sekolah rendah Islam sebelum ni, ada yang mesti kamu sudah belajar waktu sekolah rendah dulu. Tak apalah, kita sudah ada dalam buku kan, jadi dibelajar sejaklah, apa boleh buat. Okey, tajuk yang kelima, bismillahirrahmanirrahim, adalah indahnya tajwid. Okey, kita tengok dia ni banyak ya, sebenarnya banyak uh, tajuk dalam indahnya tajwid ni, tapi saya ambil sikit saja sebab yang lain-lain tu saya takut nanti kamu tak jadi orang nanti. Saya takut kamu nanti walaupun kamu sudah pakar, tapi kalau kamu dengar saya bercakap saja, nanti kamu jadi tension. Okey, jadi kita ambil sikit-sikit saja. Mengapa perlu kita belajar tajwid? Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Itu baca apa ni, secara wajib. Mesti baca dengan bertajwid, wajib, tak boleh baca tak ikut tajwid. Sedangkan kamu menghafal pun, kamu perlu hafal pun ikut tajwid dia. Kan kamu tak boleh main hafal perkataan-perkataan gitu saja. Mesti hafal ikut dia punya, ikut tajwidnya. Dan wajib kepada setiap umat Islam. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang betul. Cukupkah dia punya panjang pendeknya, dengungnya, dia punya panjangnya, dia punya hukum-hukum ini cukup ataupun tidak, makhraj hurufnya betul ke tidak. Sebab itu di Malaysia dan juga di dunia dia ada pertandingan tilawah Al-Quran, peringkat daerah, peringkat bahagian, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Saya dulu di SMAC saya tidak ikut ini. Saya dulu di SMAC saya ikut pertandingan syarahan agama sampai ke peringkat kebangsaan di Perlis, di negeri Perlis tahun 2015 dulu. Jadi Al-Quran, tilawah Al-Quran ini saya silap saya orang mana ya, sekolah mana. Tapi bukan SMAC, bukan SMAC. SMAC punya ikut acara hafazan kalau tidak silap saya. Hafazan. Itu anak pula. Adiknya Ustadz Nasir. Ada kan di SMAC namanya Ustadz Nasir. Kenalkah kamu Ustadz Nasir nih? Siapa? Kenal Ustadz Nasir siapa? Tidak kenal. Oke, abaikan. Jadi adiknya lah yang ikut hafazan sama-sama dengan saya dulu. Saya dulu syarahan agama saja. Saya tidak pandai menghafal, tidak pandai menghafal Quran. Kamu ni lebih hebat daripada saya. Pembacaan Al-Quran hendaklah dilakukan dengan cermat, iaitu dengan teliti, baik dan teliti. Kesilapan pada makhraj atau sifat huruf Al-Quran akan mengubah maksud ayat tersebut. Oleh itu, kita hendaklah mempelajari dan mendalami ilmu tajwid agar kemuliaan Al-Quran ini terpelihara. Berbeza. Kalau kamu tengok, cara kamu baca Quran, kalau kamu baca Quran dengan orang kampung kamu baca Al-Quran, dengan orang biasa yang tidak belajar ilmu tajwid ini secara khusus. Diorang ni belajar ikut apa yang didengar saja. Diorang dengar orang baca begini, diorang pun ikut diorang baca begini. Tapi berbeza dengan orang yang betul-betul belajar tajwid. Dia ikut, dia punya tebal, huruf nipisnya, makhraj hurufnya. Setiap perkataan itu ada berlainan dia punya tempat-tempat keluarnya. Dan tak bosan bah kita dengar. Dibandingkan dengan orang yang tidak belajar tajwid, dia belajar ikut pendengarannya begitu saja, main ikut sedap tekak dia sejak membaca, hampir setiap huruf yang dibacanya itu semua sama dia punya makhraj hurufnya. Jadi bila kita dengar pun tidak tertarik bagi kita. Kita tidak rasa tertarik, tapi berbeza dengan orang yang belajar tajwid, makhraj hurufnya dia jaga, dia punya dari segi sebutan dia jaga, tajwidnya dia jaga.
dia punya alunan irama lagunya itu pun dia jaga, baru kita rasa tertarik kan. Kita dengar biar kasih habis 30 juzuk satu hari pun kita macam kita layan saja. Okey, pertama kita tengok makhraj huruf. Apa ini makhraj huruf? Kamu lebih tahu daripada saya. Makhraj huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ini dia punya maksud. Tempat keluar huruf. Makhraj ini tempat keluar. Ini bahasa Arab ya. Makhraj adalah tempat keluar. Huruf adalah huruf lah, perkataan. Jadi makhraj huruf adalah tempat keluar perkataan-perkataan. Tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kita wajib mempelajari ilmu tentang makhraj huruf. Kalau KKQ dia akan sebut makharijul huruf. Apalah ini makhraj huruf lah. Tentang makhraj huruf agar dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Makhraj huruf dalam Al-Quran terbahagi kepada 5. Ada 5 tempat keluar huruf-huruf dalam Al-Quran yang ada dalam ilmu tajwid ini. Yang pertama al-khayshum. Al-khayshum adalah pangkal hidung. Biasanya orang yang sengau kan, sengau, pangkal hidung, bahagian sengau. Huruf-huruf apa yang dibacakan dia punya sebutan itu datang daripada hidung, nanti kita tengok perkataan-perkataannya. Dan kamu sebenarnya sudah hafal Bani sebenarnya. Saya tidaklah hafal semua. Kamu memang lebih tahu daripada saya. Yang kedua, asyafatain. Asyafatain ini maksudnya bibir. 2 bibir. Huruf apa yang keluar daripada 2 bibir ini nanti kita tengok. Al-lisan daripada lidah. Depan lidah, tepi lidah, pangkal lidah, hujung lidah. Nanti kita akan tengok huruf-huruf yang keluar daripada situ. Yang keempat, al-jawf daripada rongga. Daripada bahagian dalam sedikit lagi. Dan yang terakhir, al-halq. Al-halqu bermaksud kerongkong. Yang biasanya huruf-huruf tebal ada di dalam kerongkong kita. Kita tengok yang pertama. Ini apa ini? Huruf al-khayshum. Al-khayshum, pangkal hidung. Ini pun saya pun tak tahu hidung siapa ini. Dia ambil letak di sini. Al-khayshum, pangkal hidung. Dari makhraj ini keluar bunyi dengung, gunnah, mim dan juga nun. Ini biasanya daripada hidung, biasanya yang ada gunnah, wajibul gunnah, kan? Bisa gunnah. Mim, ada daripada hidung. Anna, mimma, anna. Ada dengung daripada hidung. Okay. Yang kedua, al-asyafatain, 2 bibir. Terdapat 4 huruf yang keluar daripada makhraj ini. Yang pertama, waw. Yang kedua, ba. Yang ketiga, ma, mim. Dan yang terakhir, fa. Semua yang ada di ujung-ujung bibir. Di ujung-ujung bibir. Waw. Kalau waw kan mesti dia bulat sebutannya. Waw. Ba, tengok waw dia mesti melembutkan, membulatkan 2 bibir. Waw, sebutan tu mesti bulat. Kalau orang mau belajar menyanyi pun, dia mesti itu namanya vokal. Mesti sebutan dia bulat. Waw, wa, wi, wu. Waw. Mesti ada di depan bibir. Yang kedua huruf ba, merapatkan dua bibir. Merapatkan. Ba. Mesti rapat dulu. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Saya bukan memaki ya, saya sebut perkataannya. Ba, bi, bu. Mesti rapat 2 bibir. Yang ketiga huruf mim, merapatkan 2 bibir secara ringan. Ma. Tadi kan ba, bi, bu. Macam berat kan, secara kuat kita kasih rapat bibir kita. Tapi yang mim ini pula ringan saja. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Dia macam, dia rapat tapi dia tidak terlalu ditekan sangat. Berbeza dengan ba tadi. Kalau kamu buat yang kebiasaannya, kalau kamu buat dua-dua sama, dua-dua rapat, salah. Ba, dia memang akan tekan dengan kuat. Ba, bu, bi, dia akan rapat, kuat. Tapi kalau mim,
dia akan tutup juga, dia akan rapat, tapi tidak terlalu kuat. Dia akan secara ringan saja. Ma, mi, mu. Dia rapat terus buka balik. Berbeza dengan ba, bi, bu. Yang keempat, hurufnya adalah fa. Menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Fa, fa, fa. Semua ada di depan bibir. Fa. Apa yang masuk tadi? Ada wa. Okey. Seterusnya kita tengok al-lisan. Al-lisan adalah lidah. Ini yang saya bilang, ada yang depan lidah, hujung lidah, tengah lidah, pangkal dalam. Ini yang saya bilang tadi. Apa huruf-hurufnya? Setakat ini kamu fahamkah? Faham ya? Ya, kamu lebih faham daripada saya sebenarnya. Ada 18 huruf yang keluar daripada makhraj ini. Ada 18 huruf. Saya sebesar sedikit, saya pun kurang jelas. Ya, oke. Kalau yang di bahagian hujung, inilah hurufnya. La, lam, nun, la, na, ra, ta, ta, da. Biasanya bahagian depan sejak ni disebut-sebut ni. Kalau bahagian dalam sedikit, dia sebelum pergi tengah, dia ada dot. Huruf do. 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 Kalau saya tak tahulah, kalau saya belajar tajwid dulu, saya tak tahu kamu ya. Kalau saya belajar tajwid dulu, kalau kita sebut huruf do, to, zo, biasanya huruf ini lidah kita akan merapat pergi pipi. Pergi dalam pipi yang sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang akan menyentuhnya yang bahagian inilah, yang tepi-tepi bahagian sini. Bo, bo, zo. Sebab itu dia akan bezakan bacaan orang yang belajar tajwid dengan orang biasa yang tidak belajar tajwid. Kalau orang biasa yang tidak baca tajwid, coba kalau baca waladdallin, dia akan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdu. Dia akan jadi dot pula dal, dia akan jadi huruf dal. Tapi kalau orang yang baca, yang ikut tajwid, dia kasih rapatkan dia punya yang bahagian ni, pergi ke pipi, dalam pipi muka kita, mulut kita, dia akan ada gelumbung tu. Bo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak dia punya ketebalannya. Yang ketiga, di bahagian tengah, jin, shin, ya. Ja, ji, ju. Kita akan rasa bahagian tengah ini akan macam ditekan. Ja, ji, ju. Sha, shi, shu. Ya, yi, yu. Iyyaka, iya. Kalau kita iya, kita akan rasa di bahagian tengah lidah kita ni akan berada di lelangit kita. Di pangkal, di bahagian dekat dalam, ka, ka. Dia tidak berada di tengah, tetapi di bahagian dalam sedikit lagi, ka, ka. Bahagian dalam lagi, ko, kof, ko, ki, ku, ko, ki, ku. Ini kamu tahu sudah sebenarnya ni. Tapi kalau orang Indon, pakcik saya belajar di Indon 11 tahun. Jadi cara sebutan Al-Qurannya memang lain. Lain daripada yang kita belajar. Kadang-kadang saya ketawa juga kalau saya dengar dia baca. Kalau qaf ni, huruf qaf, dia akan baca betul-betul yang sudahlah tebal, baru lain baru didengar. Kalau kita belajar kan bahasa ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan baca biasa begitu. Tapi kalau orang Indon, orang belajar di pesantren-pesantren ni, dia akan tebalkan lagi huruf qaf ni. Dia akan baca ihdinas siratal mustaqim. Qim. Dia akan jadi qim gitu. Qim, qaf, qi, qu. Dia akan bunyi begitu, lebih tebal. Dia akan bermain dengan kerongkong.
Saya pun tidak tahu kenapa. Bila saya dengar, mula-mula saya dengar jadi imam solat, saya ketawa ya. Waktu itu masih budak lah. Waktu saya masih budak. Saya dengar dia baca Quran, dia jadi imam solat, saya yang ketawa. Saya belajar tidak ada juga begini, berhabis betul tekannya. Tapi dia punya pula belajar begitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa lagi yang macam wassama'i wattariq. Kita kan tariq. Dia akan baca wassama'i wattariq. Nya itu yang dia akan jadi kuat. Saya enggak tahu lah kamu, kalau kamu dengar jadi apa. Kalau saya dengar memang saya akan ketawa. Okey, selepas itu al-jauf. Yang keempat al-jauf, yaitu rongga. Ini pun tak tahu rongga siapa ini. Rongga. Suara untuk memanjangkan bunyi huruf mad. A, wa, ya, awi lah, huruf-huruf awi ni kan. Dia akan berada di rongga. Di rongga maksudnya dalam mulut kita keseluruhannya. U, i, a, qala, yaqulu. Dia akan bulat sebulat-bulatnya, mungkin dia akan gunakan seluruh bahagian mulut kita, rongga mulut kita. Dan yang terakhir ada al-halq. Kalau sebutannya al-halaq, orang Arab sebut al-halaq. Halaq ini adalah kerongkong. Maksudnya ini kerongkong siapa nih? Nampak dia punya apa namanya tu? Apa namanya nih? Halqum. Astagfirullahalazim, saya pun lupa namanya. Ya. Halqum. Terdapat 6 huruf yang keluar dari makhraj ini. Yang perempuan tak perlulah berhabis mau kasih keluar halqumnya kan. Memang tak ada. Jadi asalkan dia punya bacaan jelas dan juga makhraj huruf itu keluar dengan betul, itu sudah okey. Okey, apa huruf-huruf yang keluar adalah yang pertama gha sama kha. Dia mesti akan rasa di bahagian kerongkong, menekan suara di permulaan halqum. Bahagian halqum kita ni dekat pangkal-pangkal dekat yang atas sedikit, kita akan bunyi gha, kita akan rasa gha. Kalau orang yang tak belajar tajwid, dia akan sebut apa? Go, gi, go. Dia akan sebut begitu. Ghairil magdu. Dia akan jadi lain, sebutannya jadi lain. Tapi kalau kita belajar tajwid, ghairil, dia akan gitu kan? Bahagian pangkalnya di permulaan halqum tu. Yang kedua kha. Keluar pula dia. Yang kedua kha, huruf kha, khi, khu. Di permulaan halqum, berada di bahagian atas. Yang kedua, di bahagian tengahnya adalah ha, bahagian tengah. Dia berada di halqum tapi di bahagian tengah. Tadi permulaan tu di bahagian sini. Kalau kamu tengok gambar ni lah. Di permulaannya di bahagian sini, bahagian tengahnya di bahagian bawah sedikit. Ha, a. Ini kalau huruf A, saya sampai sekarang saya pun belum tahu macam mana kalau saya mau mengajar orang mengaji. Biasa orang mengaji ni dia akan baca huruf A dengan huruf A, huruf hamzah ni sama. Asyiratal ladzina an'amta. Dia akan bezakan an'amta. Tapi kalau orang biasa baca, biasa budak-budak kalau belajar mengaji ni, dia akan baca sama A. Dia tak boleh sebut A. Biar saya buat 100 kali A pun, dia akan sebut A. Jadi dia akan huruf A berada di tengah-tengah. Di tengah halqum bersama dengan huruf Ha. Ha pedas orang bilang. Yang terakhir, huruf di bawah. Dia akan rasa di bahagian dekat dengan dada. Bahagian halqum dekat dengan dada adalah huruf A. Kita akan rasa dia punya geloranya tu di dada, bahagian dekat dada kita. A, I, U. A, I, U. Yang kedua hurufnya adalah Ha. I, U. Dia akan menekan sehingga ke pangkal halqum. Ini maksudnya peti suara kita. Inilah tempat-tempat makharijul huruf, makhraj huruf yang ada 5 yang perlu kamu tahu, yang kamu sebenarnya sudah tahu sebenarnya. Jadi tak perlu lagi mau lebih-lebih apa semua kan? Kamu sudah tahu. Okay. Yang seterusnya kita tengok yang terakhir lah untuk hari ini,
isti'azah dan basmalah. Isti'azah dan juga basmalah. Isti'azah ini adalah ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ini maksudnya lah aku memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Hukum membaca isti'azah setiap kali hendak membaca Al-Quran adalah sunnah. Adalah sunat hukumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِرْرَجِيمِ. Surat An-Nahl, ayat 98. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Ini sunnah. Bila kita mau baca Al-Quran, kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah ialah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan ini bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Basmalah sunat dibaca pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada. Tidak ada dia punya bismillah, perkataan bismillah. Tapi ada dia punya di setiap ada dalam Quran, ada bismillahnya berada di dalam ayat. Apa lagi dia punya tu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kalau nak silap saya. Itu bismillahirrahmanirrahim berada di tengah-tengah ayat. Okey? Tahukah kawan-kawan mengapa kita tidak diharuskan membaca basmalah di awal surah At-Taubah? Kenapa? Lafaz basmalah mencerminkan keamanan dan perdamaian. Surah At-Taubah pula bercerita tentang peperangan. Surah ini diturunkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk. Baginda menyeru kaum muslimin agar memerangi kaum musyrikin dan membatalkan perjanjian damai dengan mereka. Inilah untuk basmalah dan juga isti'azah. Okey. Kalau saya ingat dulu waktu saya masih sekolah di SMAC, Ustaz Amir dia selalu pesan, sebelum kita buat apa-apa saja, kita baca bismillah. Sebab apa? Kalau kita baca bismillah, sebelum kita buat sesuatu perkara, dia akan ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Maksudnya setiap yang kita buat itu adalah ibadah. Mau makan, kita baca bismillah. Maksudnya Allah akan jaga makanan kita. Allah akan jaga kita, lindungi kita daripada racun, daripada benda yang tidak bagus. Kita mau keluar rumah, kita baca bismillah. Kita mau baca buku, kita baca bismillah. Mau pakai baju, baca bismillah. Supaya semuanya dalam dibuat itu adalah sebagai ibadah. Kalau kita mau masuk tandas, kita baca. Kalau kita tidak hafal doa masuk tandas, kan yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tu. Kalau kita tidak hafal itu, doa tu, kita baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan daripada Allah. Jadi, apa-apa saja yang kita buat, tolonglah, bolehlah kamu amalkan, kita amalkan sama-sama. Baca bismillah, baca basmalah, supaya setiap apa yang kita buat itu dikira sebagai ibadah kepada Allah dan Allah bagi pahala setiapnya. Okey, ini basmalah wajib dibaca pada permulaan surah Al-Fatihah ketika dalam solat. Ya, mesti dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Tapi kenapa yang ada di Mekah, yang ada di Arab Saudi, dia orang tak baca bismillah? Dia orang terus alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa diorang tak baca bismillah? Sebab diorang baca, cuma diorang perlahankan bacaan diorang. Diorang akan baca, cuma diorang tak akan baca dekat-dekat dengan mic. Kalau kamu pernah tengoklah sembahyang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi, negara-negara yang berada, negara-negara Arab kan, diorang akan baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia akan begitu. Berbeza kita di Malaysia, kita akan
baca secara kuat perkataan ini ayat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham setakat ini? Boleh ya? Ini kamu sudah tahu Bani. Okey, tajuk alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah ini nantilah bila-bila ada waktunya kita akan sambung. Sebab saya rasa sekarang ni mau jam 11 sudah, memang otak tepu sudah ni. Penat sudah kamu sebenarnya ni. Jadi, last but not least, kita buat dulu latihan online ni. Apa tajuk yang tadi tu? Oh. Okey. Kita tengok ni. Nampak kan ni? Okey. Kalau kamu jawab ya. Tak payah saya sebut nama. Nanti lambat lagi kita mau nunggu. Okey. Padankan istilah dengan makhraj huruf yang diberikan. Ada yang kita belum belajar di sini, tak apa-apalah. Bunyi yang keluar dari pangkal hidung disebut sebagai apa? Al-khayshum. Tak boleh kan dipindah? Tak boleh. Okey. Al-khayshum. Coba catat dulu. Al-khayshum. Bunyi yang keluar daripada dua bibir. Asy-syafatain. Syafatain. Bunyi yang keluar dari rongga mulut. Al-jawf. Bunyi yang keluar dari lidah. Al-lisan. Bunyi yang keluar dari kerongkong. Al-halaq. Al-halqu. Huruf hijaiyah yang terletak di permulaan sebahagian surah Al-Quran adalah fawatihus suwar. Pembuka segala surah-surah macam Yasin, Hamim, Fatihus suwar. Itu adalah huruf-huruf fawatihus suwar. Okay. Makhraj huruf ialah tempat huruf yang membezakan antara satu sama lain. Tempat keluar. D. Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid ialah kepada setiap umat Islam. Fardu ain dan wajib. Okey. Okey, ini macam tadi saya bilang. Pilih pernyataan yang betul. Hukum baca isti'azah, auzubillah setiap kali membaca Al-Quran adalah sunat. Betul atau salah? Betul. Jadi, yang dah ada nombor 1 kita potong. Okey. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Jadi C kita potong sudah siap-siap. Yang kedua, alif lam syamsiyah ialah huruf lam yang tidak berbaris. Ini belum belajar kan? Betul kan ni? Okey. Betul, nombor 2. Okey, nombor 2 betul. Jadi yang ada nombor 2, D. Buang D. Jadi ada A sama B. Makhraj huruf ada 6 bahagian. Salah. Ada berapa bahagian tadi makhraj huruf? Allahu Akbar. Al-jawf, al-khayshum. Ada 4. Jadi ini betul ke salah nombor 3 ni? Ini nombor 3 ya. Salah. Jadi yang ada nombor 3 kita buang. Jadi jawapannya 1, 2,
4. Jadi jawapannya B. Kita tengok betul ke tidak, saya pun. Eh? Oh, enggak rapat. Mau tulis rapat, saya kasih jarak. Jadi betul semua, memang betul semua. D kenapa? Salah ya? Oh, huruf. Ya ampun. Betul lah apa yang kita buat. Mungkin mau huruf besar kali, Mas. Tapi saya tulis huruf kecil situ. Enggak apalah, tapi memang betul semua. Memang betul semua. Oke. Last. Tengok. Oke. Umat Islam digalakkan membaca Al-Quran pada setiap hari. Nyatakan hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid. Fardu ain. Ai. Oke. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk dalil daripada Al-Quran yang Hah? Dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah menyuruh umat Islam membaca Al-Quran dengan bertajwid. Surah Muzammil. Okey. Pembacaan Al-Quran hendaklah dilakukan dengan cermat, apa tadi? Baik dan teliti. Kesilapan pada apa? Kesalahan pada tajwid atau makhraj huruf akan Al-Quran akan mengubah maksud ayat tersebut. Kita hendaklah mempelajari ilmu ha, ha, Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran kemari, ke bawah. Jadi ganti dengan sifat. Saya rasa ada yang salah ini. Bukan ini saya tanya kamu ya, bukan jawapannya kesilapan pada sifat atau makhraj huruf Al-Quran akan mengubah maksud ayat tersebut. Dan nombor 6 ni kita hendaklah mempelajari ilmu tajwid agar kemuliaan Al-Quran terpelihara. Kamu rasa macam mana? Salahkah, betulkah? Atau kita ceklah. Cek sekejap lah ya. Silap. Kesilapan pada apa tadi? Al-Quran, kesilapan pada sifat atau makhraj ni betul lah. Huruf Al-Quran akan mengubah makna. Kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Ini mesti ke bawah. Jadi 6/10. Ada 4 salah. Tak ada masalah. It's okay. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Latihan kamu. Wait sekejap Okay. Kamu nampak apa yang saya present sekarang ni?
Nampak ya? Okey, sekejap. Nanti saya kasih masuk dalam WhatsApp, di dalam grup. Kamu buat tajuk, eh, tajuk yang pertama nih. Ini kan ya, kamu punya tajuk tadi apa ya? Al-Quran. Betul lah, inilah ayatnya tadi kan. Ah, kamu buat nih, tajuk yang pertama, tajuk satu, sama tajuk 5. Tengok dulu tajuk 5. Bukan pula. Sekejap ya. Tajuk dah ada sini ke? Sekejap. Saya pun belum tengok habis. Oh, dah ada masuk kali tajwid. Okey, dah. Jadi kamu buat tajuk satu saja. Okey, kamu buat tajuk satu. Kamu tengok betul-betul saya terangkan macam mana buatnya ya. Okey. Okey, ini kamu buat macam biasalah, kamu tik yang mana betul, yang mana salah kamu kasih salah saja, 4 markah. Okey, apakah maksud takwa? Ada saya kasih tahu tadi kan maksud takwa adalah apa kan? Jadi cara jawabnya, saya nak tahu lah kamu sudah diajar ke cara jawab soalan? Dah tahu, belum dikasih tahu lah. Ustaz tak? Belum ya? Okey. Jadi cara jawabnya, apakah maksud takwa? Jadi mesti ada dia punya kepala jawapan. Kepala jawapannya, maksud takwa ialah apa-apa-apa. Ataupun takwa bermaksud apa-apa-apa jawapannya. Mesti ada dia punya kepala jawapan. Faham? Faham ya? Okey. Yang kedua, nyatakan 2 usaha untuk menjadi mukmin yang bertakwa bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Ini kalau tidak ada dalam buku, kamu jawab ikut jawapan kamu. Tapi pastikan jawapan kamu tu logik. Ya, pastikan jawapan kamu tu logik. Okay. 2 usaha ini tidak perlu kepala jawapan. Sebab dia dalam bentuk begini. Jadi kamu terus jawab apa. Yang pertama apa usahanya. Yang kedua apa usahanya. Okay. Yang ketiga, jelaskan 2 kelebihan orang yang bertakwa. Kelebihan orang yang bertakwa. Kalau ada dalam buku, kamu tulisnya dalam buku. Kalau tidak ada dalam buku, maka kamu boleh cari dalam Google boleh, kamu boleh fikir sendiri pun boleh. Okey. Cuma untuk soalan nombor 3 ni, tengok ini perkataan jelaskan. Bila ada jelaskan, mesti ada isi dan juga huraian. Okey. Dengar betul-betul ya. Saya tahu sama kamu. Saya kasih sama kamu, catat betul-betul untuk ayat soalan jelaskan dan juga terangkan. Jelaskan dan juga terangkan. Mesti ada isi, mesti tambah huraian. Contoh, jelaskan 2 kelebihan orang yang bertakwa. Yang pertama, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan akan menjadi baik di dunia dan di akhirat. Agar supaya itu dia ada punya kata hubung, kata sebabnya. Mesti kalau bilangnya dia bilang soalan bilang jelaskan ataupun terangkan, mesti ada huraian. Huraiannya itu mesti diletak perkataan supaya, agar ataupun bagi. Saya ulang balik. Okay. Dia punya jawapannya sini, contoh jawapannya, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bagi. Salah satu tu, agar
kehidupan kehidupan berjaya di dunia dan di akhirat. Ah, agar yang di belakangnya itu huraian. Kamu faham kan ya apa saya cakap? Faham ya? Okey. Mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu isinya. Agar supaya bagi itu adalah dia punya pemisahnya, dia punya kata hubungnya. Kata hubung, pandai-pandailah apalah dia punya istilahnya tu ya. Agar supaya bagi tu. Selepasnya itu adalah huraian. Huraiannya tu mesti masuk akal juga, mesti logik juga, mesti ikut kepada dia punya isi. Kalau isinya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan sentiasa menjadi baik dunia dan akhirat. Itu masuklah. Jangan pula kamu letak huraian yang tidak ada kena mengena dengan isi. Contoh, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi pelajar yang cemerlang. Sambungkah dia punya isi dengan huraian? Tidak sambung. Jadi kalau kamu letak isi, huraiannya pun mesti logik ikut kepada isinya. Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan di dunia dan akhirat menjadi baik. Dia bersambung. Kalau contohnya lagi, kalau bilangnya cara-cara menjadi pelajar cemerlang. Yang pertama, kita letak bilangnya terangkan cara-cara menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, yang pertama jawapannya adalah melakukan kerja sekolah yang diberikan agar kerja yang diberikan tidak ditangguh. Dia sambungkan dia punya daripada kamu letak, dia tidak boleh kamu letak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Tidak masuk. Dia mesti huraian mesti masuk dengan isi kamu. Begitu kalau jawab soalan jelaskan. Faham? Boleh faham? Okey, kamu yang sudah yang faham ni kamu boleh nanti kamu terangkan dalam grup WhatsApp kamu ya, yang orang-orang yang tidak datang ni. Suruh dia orang buat latihan, suruh dia orang jawab macam mana yang saya kasih tahu tadi. C, terangkan pengajaran ayat di atas. Okey, apa pengajaran yang kamu boleh dapat daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ni? Okey. Jadi kamu bagi tahulah di sini 2 markah. Jadi dia minta 1 sejaklah. Dia bilang terangkan mesti ada isi, mesti ada huraian. Okey. Jadi pengajarannya ialah kita hendaklah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitulah. Yang penting masuk, isi dengan huraian mesti masuk. Okey. D pula, Al-Quran adalah panduan hidup mukmin. Sejauh manakah Al-Quran boleh menjadi panduan jika ianya hanya dibaca tanpa difahami? Kemukakan pandangan anda. Ini kebat, soalan kebat. Macam mana Al-Quran ini boleh menjadi panduan sedangkan kita tidak faham pun apa yang kita baca? Apa kamu punya pandangan? Pandangan kamu, ini saya kasih contoh-contoh jawapan. Kamu boleh tulis, kamu boleh type di mana-mana. Nanti kamu tinggal kasih masuk saja. Kasih masuk ya. Yang pertama, sekejap saya buka dulu. Bagi saya seminit untuk saya buka latihannya. Okey. Yang pertama, isinya adalah Al-Quran hendaklah difahami dengan baik. Al-Quran hendaklah difahami dengan baik agar kamu tambah sendiri. Al-Quran hendaklah difahami dengan baik. Yang kedua,
Al-Quran hendaklah dirujuk kepada ahlinya, kepada ahli Al-Quran. Al-Quran hendaklah dirujuk kepada ahli Al-Quran. Agar kamu buat sendiri. Yang penting masuk dengan kamu punya ni. Dapatkah apa yang saya bagi tahu tadi? Okey. Kalau begitu, kalau dapat, okey. Kamu juga boleh letak contohnya. Contoh. Kalau kamu mau letak contoh, kamu boleh letak contoh. Sebaiknya letak contoh. Kamu bagi satu isi, kamu letak agar, huraiannya apa, sudah 2 markah. Markah yang ketiga, kamu letak contoh. Okey, sebagai contohnya, kamu letaklah dia punya pembuka katanya sebagai contohnya ataupun misalnya ataupun macam kamu buat karangan bahasa Melayu lah ataupun kamu letak perkataan contohnya ataupun sebagai contoh kamu buat apa? Dia punya contoh-contoh. Kamu bagikan contoh. Kamu boleh letak contoh ataupun sebabnya ataupun kesannya. Kalau kamu letak tadi contohnya macam apa kamu punya isi tadi Al-Quran apa tadi yang pertama saya kasih tahu isinya? Al-Quran hendaklah difahami dengan baik agar apa-apa begini. Okey. Sebagai contohnya, sekiranya Al-Quran sekiranya Al-Quran hanya dibaca tanpa difahami dengan baik, maka sudah semestinya kita tidak dapat memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu contoh-contohnya lah. Kamu bagi tahu begitu. Boleh? Yang itu yang untuk contoh. Faham untuk contoh? Faham ya? Yang keempat, markah yang keempat mesti ada kesimpulannya. Kesimpulannya pula mesti ada perkataan sebagai kesimpulan ataupun kesimpulannya ataupun konklusinya. Itu dia punya pembuka katanya. Kesimpulannya mesti ada dia punya ayat pembuka kata. Kamu ulang balik isi kamu. Kesimpulannya kita hendaklah memahami kita hendaklah berusaha untuk memahami Al-Quran dengan sebaiknya agar isi kandungan di dalam Al-Quran dapat dijadikan panduan. Contoh, itu kesimpulannya. Ataupun kamu mau ulang balik, kesimpulannya kita hendaklah memahami Al-Quran dengan sebaiknya agar Al-Quran dapat menjadi panduan yang terbaik dalam hidup kita ataupun agar kita akan menjadi mukmin yang sejati, kita akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Kamu ulang balik isi kamu ulang balik huraian kamu. Faham untuk jawab soalan D? Okey. Kalau faham, ini kerja kamu saja ya. Satu tajuk saja kamu buat. Tajuk yang pertama. Yang lain tu nanti kalau saya bilang buat, baru kamu buat. Okey. Tugasan kamu buat ini. Latihan. Buat saja. Kamu salin saja jawapan kamu dalam kertas ke dalam buku kah. Yang soalannya. Kamu mau print pun boleh, tidak ada masalah. Cuma, kamu yang datang hari ini, kamu mesti terangkan balik macam mana jawabnya dengan kawan-kawan kamu yang tak hadir dalam grup WhatsApp kamu. Bagi tahu dengan diorang, Ustaz Harun bagi warning yang tidak datang kelas ini supaya bagi tahu WhatsApp Ustaz Harun kenapa tidak datang kelas. Yang tidak pernah datang kelas itu bagi tahu Ustaz Harun kirim salam maut dengan kamu ya. Bagi tahu kenapa tidak datang kelas, suruh WhatsApp dengan saya. Yang kedua, suruh orang buat latihan ini, nanti saya bagi dalam WhatsApp. Kamu bagi tahu macam mana cara jawabnya. Boleh begitu? Okey, saya mau ambil kehadiran dulu. Yang hadir nanti kamu cakap hadir ya. Sekejap. Saya akan sebut satu persatu. Ya, ini saya X dulu. Close all tab. Okey.
Okey.